الرحمن الرحيم. وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء أي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. متفق عليه. Dari Abi Musa Abdullah bin Qais al-Ash'ari radhiyallahu anhu, katanya telah ditanya akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang seorang yang berperang kerana menunjukkan keberaniannya, yang berperang kerana kepentingan puaknya, dan yang berperang kerana menunjukkan kepada manusia, riya. Yang manakah di kalangan itu yang berjuang fi sabilillah, pada jalan Allah? Maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitulah sesiapa yang berperang supaya kalimah Allah subhanahu wa ta'ala itulah yang tinggi, maka iaitulah perjuangan fi sabilillah, pada jalan Allah. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Bahkan sebenarnya hadis ini diriwayatkan juga oleh Abu Dawud, An-Nasai dan At-Tirmidzi. Yang pertama, sahabat yang meriwayatkan hadis ini iaitulah Abu Musa, yang dikenali dengan Abu Musa al-Ash'ari, yang namanya Abdullah bin Qais al-Ash'ari radhiyallahu anhu, berasal dari kabilah Ash'ar, iaitulah satu kabilah yang masyhur di negeri Yaman. Beliau mengunjungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Makkah Al-Mukarramah sebelum daripada berhijrah, dan seterusnya beliau menganut Islam, kemudian berhijrah ke Madinah, dan beliau mengunjungi Madinah bersama-sama dengan Sayyidina Ja'far dan sahabat-sahabat yang lain yang menaiki kapal dari Habasyah. Beliau tiba di Madinah selepas peristiwa Khaybar. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi kepada mereka, yakni kepada Abu Musa al-Ash'ari dan Sayyidina Ja'far dan sahabat-sahabat yang bersama-sama mereka berdua radhiyallahu anhum, diberi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahagian rampasan perang daripada Khaybar, serupa dengan pemberian yang diberi oleh kepada orang-orang yang hadir di dalam peperangan Khaybar itu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya bagi kamu dan bagi kamu, wahai orang-orang yang menaiki kapal, kamu mendapat kurniaan pahala 2 hijrah. Dan bagi Abu Musa al-Ash'ari 3 hijrah, di mana beliau berhijrah daripada negeri Yaman ke Mekah kerana mengunjungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian berhijrah ke Habasyah, dan seterusnya berhijrah ke Al-Madinatul Munawwarah. Dengan itu maka beliau mendapat kelebihan 3 hijrah, yang merupakan suatu kelebihan yang dikurniakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada Abu Musa al-Ash'ari. Dan Abu Musa al-Ash'ari telah dilantik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi wali, menjadi pemerintah di daerah Zubayd, Adan dan pantai negeri Yaman.
Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuliakan beliau dan menyanjungi beliau, dan ditugaskan kepada beliau beberapa tugas pemerintahan Islam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, laqad utita mizmaran min mazamir ali Dawud, sesungguhnya telah dikurniakan kepada awak wahai Abu Musa akan keindahan suara sebagaimana keindahan yang diberi kepada keluarga Nabi Daud alaihi salam. Dan beliau meriwayatkan hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 360 hadis, di mana Bukhari dan Muslim telah bersepakat meriwayatkan sebanyak 49 hadis, dan Bukhari sahaja meriwayatkan sebanyak 4 hadis, dan Muslim sahaja meriwayatkan sebanyak 15 hadis. Beliau meninggal dunia di Makkah Al-Mukarramah pada tahun 42 ataupun 44 Hijrah dalam usia 60 tahun. Dan ada juga riwayat yang mengatakan beliau meninggal dunia di Al-Kufah, iaitulah satu wilayah di negeri Iraq. Beliau meriwayatkan hadis ini seperti berikut. Kata Abu Musa al-Ash'ari, telah ditanya akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang seorang yang berperang semata-mata kerana menunjukkan keberaniannya. Dia mara menghadapi musuh semata-mata supaya orang mengatakan bahawa dia adalah seorang yang berani. Dan seorang yang berperang kerana mempertahankan keluarganya ataupun kebangsaannya, seperti yang berlaku sekarang dalam keadaan yang lebih luas, kerana mempertahankan kebangsaannya. Dan orang yang berperang supaya dilihat oleh orang tentang kepandaiannya di dalam peperangan, ataupun namanya masyhur di kalangan manusia supaya orang menyanjungnya, dan namanya menjadi masyhur. Siapakah di kalangan itu orang yang berperang fi sabilillah, yang berperang kerana meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala pada jalan Allah? Maka jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitulah orang yang berperang supaya kalimah Allah Subhanahu wa taala itu maha tinggi, maka itulah dia peperangan fi sabilillah. Menunjukkan kepada kita bahawa peperangan ataupun jihad bagi meninggikan kalimah Allah Subhanahu wa taala itu hendaklah dengan niat yang betul, hendaklah dengan qasad yang betul, dengan tujuan yang betul, iaitulah untuk meninggikan kalimah Allah Subhanahu wa taala. Apakah yang dimaksudkan dengan kalimah Allah Subhanahu wa taala itu? Iaitulah agama Islam, iaitulah agama Islam, iaitulah apa yang terkandung di dalam pengakuan yang dibuat oleh seseorang itu pada kalimah syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dengan tujuan untuk meninggikan segala tuntutan-tuntutan agama Islam seperti yang diikrarkan oleh kita, seperti yang diakui oleh kita, iaitulah supaya agama Allah Subhanahu wa taala itu tinggi di atas muka bumi, supaya agama Allah Subhanahu wa taala itu tegak di atas muka bumi, ataupun dengan lain perkataan, supaya tegaknya di atas muka bumi ini kerajaan Allah Subhanahu wa taala, yang dilaksanakan padanya hukum hakam, undang-undang, sistem dan peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah Subhanahu wa taala yang menjadi Tuhan kepada sekalian alam, seperti yang diikrarkan oleh kita, alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, Tuhan sekalian alam. Yang dimaksudkan dengan alam itu
ialah segala makhluk yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama ada yang ada di langit ataupun yang ada di bumi ini, ataupun yang di luar daripadanya. Yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah alam di bawah perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan alam ini adalah di bawah pentadbiran Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana orang yang mengkaji ilmu angkasa lepas, mereka dapati bahawa segala bintang cakrawala, segala bulan, matahari, segala bintang yang ada di langit bergerak dan beredar mengikut jalan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengikut cara-cara yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka begitulah segala isi langit yang ada di langit, segala malaikat, semua mereka itu patuh dan taat kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka begitulah juga dengan keadaan di muka bumi ini, mestilah tunduk dan patuh kepada peraturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana makhluk yang ada di atas muka bumi dapat dilihat oleh kita. Ada binatang yang hidup dalam air, dalam laut, tempat air masin, di sungai-sungai dan di tasik-tasik, di tempat air tawar, dan ada binatang yang melata di atas muka bumi. Mereka memakan makanan-makanan yang ditentukan oleh Allah, mengikut apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga binatang-binatang itu, kalau kita beri kepada mereka makanan-makanan yang tidak ditetapkan oleh Tuhan, nescaya mereka tidak makan. Inilah makhluk-makhluk yang lain. Maka begitulah juga dengan manusia. Mereka juga hendaklah mengikut peraturan-peraturan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Peraturan-peraturan yang dinyatakan oleh Allah di dalam kitabnya, dalam makan minum mereka, dalam urusan kehidupan mereka, dalam ibadat mereka, dalam cara mereka mentadbir bumi ini, dan segala bahan yang ada di atas muka bumi ini mestilah dengan peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Allah, dengan cara-cara yang diizinkan oleh Allah. Maka jika begitulah yang dilakukan oleh manusia, maka bermakna manusia ini tunduk di bawah kerajaan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka menegakkan kerajaan Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini. Dan sesungguhnya manusia yang diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini, mereka diletakkan untuk menjadi khalifah, seperti yang diisytiharkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada malaikat, ia akan menjadikan Adam alaihi salam. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan jadikan di atas muka bumi itu khalifah. Dengan makna Allah Subhanahu wa taala meletakkan manusia di atas muka bumi untuk menjadi khalifah. Di antara tujuan khalifah, di antara makna dan maksud khalifah itu ialah iqamatud din wa siyasatud dunyawi, iaitulah menegakkan agama dan mentadbir dunia dengan agama Allah, dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu maka menjadi kewajipan kepada manusia untuk menegakkan hukum Allah di atas muka bumi ini, dan mereka hendaklah menentang orang-orang yang cuba meletakkan dan menegakkan hukum yang bukan hukum Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi. Oleh kerana adanya di kalangan manusia orang-orang yang memilih jalan yang lain daripada apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka adalah menjadi kewajipan kepada manusia yang tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala itu berjuang, berjihad, sehinggalah perjuangan itu sampai kepada peringkat berperang. Dan berperang itu hendaklah dengan tujuan menegakkan kerajaan Allah di atas muka bumi ini, yang terkandung di dalam makna meninggikan kalimah Allah Subhanahu wa taala. Dan peperangan ini adalah perkara yang diiktiraf oleh Islam, perkara yang diakui oleh Islam, bahkan menjadi perkara yang diwajib oleh Islam.
Jika sekiranya tidak ada jalan bagi orang-orang yang beriman itu untuk menegakkan kerajaan Allah di atas muka bumi, setelah berdakwah beberapa lama dalam tempoh yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan setelah letaknya keyakinan dan keimanan di dalam hati mereka, dan mereka menjunjung tinggi perintah Allah Subhanahu wa taala, maka pada masa itu berlakulah jihad di kemuncaknya, iaitulah berperang untuk meninggikan kalimah Allah Subhanahu wa taala yang dijanjikan oleh Allah dengan janji-janji yang mulia di dalam Al-Quran, dengan janji-janji yang lebih di dalam Al-Quran. Di antaranya firman Allah Ta'ala, Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun wa'adan alaihi haqqan fit tawrati wal injil wal Quran. Sesungguhnya Allah membeli daripada orang-orang mukmin itu jiwa raga mereka dan harta benda mereka. Iaitulah Allah berjanji untuk memberi kepada mereka syurga. Allah nak membayar mereka dengan syurga. Bagaimanakah mereka nak membeli dengan Allah Subhanahu wa taala? Cara membelinya ialah yuqatiluna fi sabilillah. Mereka berperang pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Fayaqtuluna wa yuqtalun. Mereka itu membunuh dan dibunuh. Mereka membunuh dan ada di antara mereka yang dibunuh. Maka itulah janji yang disebut oleh Allah di dalam kitab Taurat, di dalam kitab Injil, dan di dalam Al-Quran. Firman Allah Ta'ala, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. Janganlah kamu mengira orang yang mati pada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mati. Sesungguhnya mereka itu tidak mati. Mereka itu adalah hidup. Bahkan mereka itu diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan banyak dalam Al-Quran janji-janji yang lebih yang diberi oleh Allah kepada orang yang berperang fi sabilillah, pada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan banyak di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya hadis-hadis menyatakan bahawa mereka yang mati di dalam peperangan fi sabilillah itu berada di dalam syurga, rohnya berada di dalam syurga, menikmati nikmat-nikmat yang ada di dalam syurga itu. Dan di antaranya Rasulullah mengatakan bahawa mereka yang mati pada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dikahwinkan oleh Allah dengan 70 orang daripada bidadari di dalam syurga, sebagai suatu janji tekanan yang ada di dalam hati mereka meninggalkan anak isteri yang dikasihi. Maka Allah memberi suatu kelebihan yang tidak terhingga di dalam surga. Dan banyak lagi janji-janji yang disebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sesungguhnya berperang untuk meninggikan agama Allah, berjihad untuk meninggikan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu hukumnya wajib. Jika sekiranya ada orang yang mengatakan bahawa ianya tidak wajib, samalah seperti orang yang mengatakan sembahyang tidak wajib sekarang, maka ia menjadi kafir dan murtad kerana mengingkarkan perkara yang diwajibkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan diwajibkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis yang sahih. Dan ulama telah menyebut di dalam kitab-kitab yang dikarang oleh mereka berhubung dengan bab jihad, sehingga mereka menyatakan bahawa jihad itu kadang-kadang menjadi fardu kifayah dan kadang-kadang menjadi fardu ain. Ianya menjadi fardu kifayah di saat sudah ada negara Islam yang menegakkan Islam, dan orang Islam sudah mempunyai negara yang menjalankan kerajaan Allah di atas muka bumi. Walaupun dalam keadaan itu, maka jihad menjadi fardu kifayah, menjadi kewajipan kepada mereka memerangi musuh-musuh Islam. Jika ada di kalangan orang Islam yang telah menjalankan kewajipan memerangi musuh-musuh Islam, maka lepaslah kewajipan mereka yang tidak berperang itu mengikut ketentuan fardu kifayah. Dan ianya menjadi fardu ain apabila musuh Islam sudah berada di dalam negeri Islam, ataupun mereka berada di perbatasan negeri Islam dalam qada yang terlalu dekat, sehingga negara Islam itu berada dalam keadaan bahaya.
ataupun mereka telah menawan negara Islam, seperti yang berlaku di Afghanistan, yang berlaku di Palestin, yang berlaku di beberapa buah negeri Islam yang ditawan oleh musuh Islam, maka jihad pada masa itu menjadi fardu ain. Inilah ketetapan yang dinyatakan oleh ulama di dalam kitab-kitab fiqh dalam segala mazhabnya. Walau bagaimanapun kita hendaklah memahami, sesungguhnya peperangan dan jihad yang dikatakan jihad fi sabilillah itu ialah yang mempunyai tujuan untuk meninggikan kalimah Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu, maka tiap-tiap orang yang berjihad untuk meninggikan kalimah Allah Subhanahu wa taala itu hendaklah membetulkan niatnya. Sebagaimana mereka sembahyang, niat mesti betul. Sebagaimana mereka berpuasa, niat mesti betul. Sebagaimana mereka menunaikan zakat dan haji, niat mesti betul. Maka begitulah juga orang yang berjihad, yang berperang, yang berjuang dalam segala bentuknya bagi meninggikan kalimah Allah Subhanahu wa taala, maka niatnya mestilah betul. Di mana tujuannya bukan kerana pangkat, bukan kerana kedudukan, bukan kerana mau jadi ketua bila menang, bukan kerana mahukan harta rampasan perang, tetapi tujuannya ialah kerana meninggikan kalimah Allah Subhanahu wa taala, kerana menegakkan hukum Allah di atas muka bumi, kerana menegakkan kerajaan Allah di atas muka bumi. Berhubung dengan mereka yang berperang, yang berjihad dengan niat yang tidak betul ini, pernah berlaku dalam sejarah perjuangan Islam. Di antaranya ialah peristiwa Uhud, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat mayat-mayat yang bergelimpangan yang mati di dalam peperangan Uhud itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menunjukkan kepada satu mayat. Rasulullah mengatakan bahawa dia ni masuk syurga dan yang ini masuk neraka, kata Rasulullah. Mayat yang ditunjuk masuk syurga itu, orang kenal dia sebagai seorang kafir. Dan mayat yang ditunjuk sebagai masuk neraka itu, orang mengenali dia bahawa dia berperang di pihak orang Islam. Maka bagaimanakah boleh berlaku orang yang dikenali sebagai kafir tiba-tiba masuk surga? Orang yang dikenali sebagai seorang yang berperang di pihak orang Islam, tiba-tiba dia masuk neraka. Lalu para sahabat menjalankan penyiasatan. Apabila dilakukan penyiasatan, didapati mayat yang dinyatakan oleh Rasulullah sebagai seorang syahid yang masuk surga ialah seorang yang dahulunya kafir, lalu dia masuk Islam. Ketika hampirnya berlaku peperangan Uhud, dia masuk Islam, dia mengucap dua kalimat syahadat dan mengaku dirinya sebagai seorang Islam, dan dia berperang di pihak orang Islam, dan dia mati di atas nama untuk meninggikan kalimah Allah, untuk mempertahankan kalimah Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia dimasuk surga walaupun dia tidak pernah sembahyang, dia tidak pernah berpuasa, dia tidak pernah menjalankan kerja-kerja ibadat, kerana dia baru saja masuk Islam. Tetapi niatnya betul, tujuannya betul, kerana meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala, maka mati di dalam peperangan itu. Dan Allah Subhanahu wa taala menerima jihadnya dan dia dianggap sebagai seorang syahid. Dan mayat yang dinyatakan sebagai masuk neraka itu ialah seorang mayat, ialah seorang yang berperang di pihak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi dia seorang penduduk Madinah. Dan dia menyatakan bahawa dia berperang ini ialah kerana mempertahankan tanah air Madinah. Kerana dia orang Madinah yang mari serang itu orang Mekah, maka dia berperang di atas sifat kekabilahannya, di atas sifat kenegeriannya, untuk mempertahankan negeri Madinah, bukan kerana menegakkan kalimah Allah Subhanahu wa taala. Maka matilah ia di atas cara jahiliah. Tidak dinafikan bahawa seseorang itu wajib mempertahankan tanah air Islam apabila diserang oleh musuh. Ini tidak dinafikan, tetapi hendaklah dipahami oleh kita bahawa tanah air itu tidak menjadi matlamat niat kita. Yang menjadi matlamat niat kita ialah lillahi ta'ala, kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita menentang orang yang menentang negara Islam,
ialah kerana Islam, bukan kerana negara, bukan kerana tanah air itu, bukan kerana bumi itu, tetapi kerana bumi itu menjadi milik Islam, menjadi hak Islam, kita mempertahankannya di atas nama Islam, maka barulah peperangan itu dinamakan fi sabilillah dan jihad itu dinamakan fi sabilillah. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berlaku seorang yang baru masuk Islam juga, seorang badui yang baru masuk Islam, berperang bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah berperang, maka banyaklah harta rampasan perang yang didapati ataupun yang ditawan oleh tentera Islam. Menjadi kelaziman, harta rampasan perang ini diserahkan kepada untuk membagi kepada mereka yang terlibat di dalam peperangan itu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi sebahagian daripada harta rampasan perang kepada badui yang baru saja masuk Islam. Lalu orang badui itu menyatakan, "Ya Rasulullah, bukan kerana ini saya berperang. Saya berperang bukan kerana ini, bukan kerana saya mahu ini. Saya tidak mahu ini, tetapi saya mahu an yakuna sahmu hauna, supaya anak panah mengenai di sini sampai dia tunjuk tengkok dia. Saya mahu supaya anak panah musuh Islam itu mengenai tengkok saya, dan saya mati syahid kerana meninggikan kalimah Allah Subhanahu wa taala." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengaminkan apa yang dinyatakan oleh orang badui itu. Jika sekiranya niatnya betul, maka Allah akan mengurniakan apa yang diniatkan olehnya. Maka doa seseorang Nabi itu adalah doa yang makbul, bukan doa manusia biasa. Tiba-tiba di dalam suatu peperangan yang lain, orang badui itu telah mengenai panah yang ditujukan oleh musuh, di mana panah itu betul-betul mengenai tengkoknya, seperti yang diminta di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan diberitahu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang berlaku. Rasulullah telah menyembahyangkan jenazah, dan Rasulullah telah mendoakan dengan doa yang khusus. Sesungguhnya inilah syahid, inilah dia seorang yang syahid pada jalanmu, ya Allah, ya Tuhanku. Itulah termasuk doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana kesimpulannya daripada hadis yang kita baca dan daripada kisah-kisah yang berhubung dengan hadis itu menunjukkan kepada kita bahawa niat kita hendaklah betul lillahi ta'ala, kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa saja pengorbanan yang disumbangkan oleh kita untuk meninggikan kalimah Allah, hendaklah kerana Allah, hendaklah meninggikan kalimah Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kerana yang lain daripada itu. Maka barulah perjuangan kita itu dinamakan fisabilillah, pada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam.